Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 5 akan membentangkan tentang satu business intelligence tool yang kami gunakan untuk organisasi kami. Sebelum tu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Rusliana Natasha binti Rosli daripada kos ISM Sains Komputer Pembangunan Perisian semester 6. Saya akan memulakan pembentangan ini dengan menceritakan sedikit tentang organisasi kami. Organisasi kami adalah Stationery Supplier. Stationery Supplier ni adalah satu organisasi yang akan membekalkan stationery ataupun alat-alat tulis seperti pen, pensel, binder dan banyak lagi. Targeted customer untuk organisasi kami adalah memfokuskan kepada company, organisasi, pelajar dan juga pekerja-pekerja daripada pelbagai peringkat umur yang memerlukan bekalan stationery ataupun alat-alat tulis. Seterusnya, business intelligence tool yang kami pilih untuk organisasi kami adalah Google Data Studio. Kami memilih Google Data Studio sebagai business intelligence tool kerana ianya merupakan satu tool yang free dan memudahkan kami untuk create dashboard dan juga membuat reporting. Selain itu, Google Data Studio juga mempunyai widget yang mempunyai fungsinya yang tersendiri. Seterusnya, Data Studio juga mempunyai features atau ciri-ciri yang memudahkan kami untuk menggunakannya dan ia membantu kami dalam report sharing dan scheduling. Seterusnya, terdapat beberapa features ataupun ciri-ciri Google Data Studio. Antaranya adalah yang pertama sekali, data connectors. Data connectors ni adalah yang akan berfungsi sebagai pipe untuk connect Data Studio report kepada collection of underlying data. Sebagai contohnya, Google Ads, Google BigQuery, Google Cloud SQL dan juga Google Sheets. Features yang kedua adalah data transformation. Data transformation ni adalah yang akan transform kita punya data ke dalam bentuk charts ataupun graph. Features yang ketiga adalah data visualization. Data visualization ni adalah yang berfungsi sebagai data control, dynamic control dan juga shape and image. Features yang seterusnya adalah sharing and collaboration, di mana ia akan membantu kita untuk berkongsi data tu dan juga membuat collaboration dengan pihak yang lain. Features yang terakhir adalah usability, di mana Data Studio ni merupakan satu tools yang sangat senang digunakan. Terdapat beberapa kelebihan Google Data Studio. Antaranya adalah ia menggunakan cloud-based dan diurus sepenuhnya. Tidak seperti tool business intelligence yang lain iaitu Tableau, Power BI dan lain-lain. Data Studio direka sebagai servis cloud-based. Ia diurus sepenuhnya, bermaksud pengguna tidak perlu menguruskan apa-apa infrastruktur maupun installation. Kedua, salah satu kelebihan besar yang ditawarkan Data Studio adalah kebolehannya bersatu dengan lancar dengan aplikasi Google seperti Google Analytics, BigQuery, Google Sheets dan lain-lain. Seterusnya, Google Data Studio membolehkan penggunaan data tanpa had. Antara contohnya, untuk memudahkan kerja, seseorang boleh melabelkan muka surat sama ada mengikut kategori maupun tema. Keempat, kelainan Google Data Studio adalah kebolehcapaiannya
dan kelajuannya. Ini adalah kerana wujudnya sambungan antara Google Data Studio dengan servis Google yang lain. Google Data Studio mengimport ke semua data dari servis Google yang lain bersama dengan ke semua metrik dan dimension yang dengan mudah. Akhir sekali, dashboard boleh disatukan bersama ekosistem yang mampu membaca HTML hanya dengan menggunakan langkah copy dan paste. Oleh itu, pengguna tidak perlu log masuk Data Studio. Namun, ini bukanlah penyelesaian untuk menggabungkan ke aplikasi SaaS, tetapi untuk kegunaan dalaman, ia berfungsi dengan baik. Assalamualaikum, saya Afaf binti Murni. Nak tunjukkan demo secara ringkas cara nak guna Google Data Studio. Mula-mula kita kena pergi dekat datastudio.google.com. Okey, sebelum tu kita kena ada data, kena ada sumber data. Okay, sekarang ni sumber data yang saya gunakan adalah daripada Google Sheet untuk menunjukkan sales order bagi syarikat stationery supplier. Okey, selain daripada Google Sheet, sebenarnya Google Data Studio banyak lagi menerima sumber-sumber data yang lain, contohnya macam YouTube Analytics dan sebagainya lah. Boleh juga MySQL, Cloud SQL for MySQL dan banyak lagi. Pada bahagian utama ataupun pada bahagian dashboard ni, kita boleh nampak ada beberapa komponen, contoh macam report yang dah ada, yang telah dibuat sebelum ni, lepas tu data source yang ada dan sebagainya lah. Okey, langkah pertama, kita kena tekan button create ni dan tekan button data source. Okay, dekat sini kita boleh nampak ada banyak Google connectors dan contoh yang saya gunakan adalah Google Sheets. Ada juga connector yang bukan dari Google. Okay, tekan dekat Google Sheets sebab saya guna Google Sheets. Okay, disebabkan saya dah buat dah sebelum ni report dan saya tak nak buat yang baru. Okay, dan saya nak tunjukkan apa yang dah sedia ada je. Kita pergi back. Okay, tengok dekat data source yang saya dah buat. Basically dia sama macam tadi, cuma saya dah tekan tu je. Dimensions adalah attribute untuk kita punya data. Okay, kat sini dia dah automatically tentukan type kita punya dimensions. Okay, macam contoh customer, dia dah bagi tahu dah ada text. Okay, macam order date, dia dah bagi tahu dah date ni date lah. Lepas tu, okay, macam contoh unit cost untuk per item, mula-mula dia setkan automatic dia number dan saya tukar kepada currency lah, sebab kita nak kira dalam currency kan, currency Malaysia lah. Okay, dan semuanya automatic. Okay, disebabkan kalau nak create report, kita tekan button ni, tapi disebabkan saya dah ada report yang saya dah buat, kita tengok yang saya dah buat. Okay, basically dia sama je, dia akan pergi ke tempat dekat macam ni juga dia punya interface dan sebagainya. Okay, dekat bahagian kanan kita ada properties untuk theme dan layout, dan juga ada beberapa komponen lain yang akan bantu kita edit kita punya maklumat lah. Okay, banyak pilihan kat sini, banyak pilihan theme. Lepas tu kita boleh ubah layout kita ikut keselesaan. Okay, dan contoh, saya nak tunjukkan contoh kalau kata kita nak masukkan diagram ataupun gambar, boleh tekan dekat add a chart pada bahagian ni.
ada banyak jenis diagram, ada table, scope, card dan sebagainya lah. Okey, dan contoh sekarang yang saya nak buat adalah table. Okey, macam yang ni. Ini pun sebahagian daripada table tapi ni jenis dia pivot table. Okey. Bahagian hijau dan warna biru ni kita boleh tukar, kita boleh ubah. Contoh macam saya nak tambah ataupun saya nak tambah dimension lain. Okey, contohnya saya nak tambah sales number. Okey. Dia akan atau automatically ada kat sini sales number lah. Okey. Pada bahagian ni juga kita boleh filter maklumat dalam table ini sahaja. Okey, boleh pergi dekat bahagian filter bahagian ni, tekan add a filter. Okey, boleh create filter. Contoh yang saya nak buat, saya nak filter nama customer. Saya nak filter nama customer. Okey, kat sini biarkan include, select a field. Saya buat customer lah, nama customer, dan conditionnya, contoh saya buat contains, ada huruf S. Okey, saya save. Automatically maklumat dalam table akan berubah dan tunjukkan nama customer yang ada S sahaja. Okey, kalau kata saya nak buang, kita tinggal tekan pangkah kat sini. Okey. Okey, seterusnya saya nak tunjuk untuk table ni. Okay, dia sama je sebenarnya. Cumanya ni ada pengiraan. Dia ada lebih banyak nombor dalam table ni. Okay, contoh macam saya buat macam bahagian ni. Okay, total ni kan. Okay, contoh saya buang bahagian average ni. Okay. Okay, nak tambah tu, nak tambah average. Okay. Kalau ikutkan tak ada pun attribute average dalam saya punya maklumat ni, dalam saya punya data. Okey. Tapi saya ambil je yang total ni. Ambil total. Okay, kita pindahkan kat sini. Okay, kita ubah. Tekan pada bahagian kiri sini. Okey, saya nak namakan dia average. Saya nak tukar nama dia average dan saya nak dikira average untuk total barang setiap item. Okey, dah dapat. Okey. Lepas tu boleh juga untuk kita sort dia. Contoh macam ni. Record count kita boleh nak ubah dia. Okey, sini tu point ascending. Okey. Okey. Pada bahagian ni juga, okey. Kotak-kotak ni ataupun ini adalah filter lain. Saya ambil dari sini, add a control untuk tarikh. Saya ambil dekat date range control sini lah. Okey, ni kita boleh ubah tarikh ikut kesesuaian kita dan boleh juga kalau kata saya contohlah saya nak buat tahun lepas punya data. Okey, dan apply. Data-data dari tahun lepas akan keluar lah. Okey. Okey. Lepas tu contoh kalau kata sama juga dia akan filter ni dia akan filter satu page semua ni. Dia akan filter semua ni lah ikut tarikh yang kita dah tetapkan. Okey. Okey, contoh untuk yang item pula, kita tekan bahagian advanced filter dan kita ubah ikut kesesuaian. Contohlah sebabkan saya dah buat kan. Okey, contoh kat sini customer. Kita boleh je ubah macam yang sama juga dia punya
cara nak ubah sama je dengan table. Kita tengok kat bahagian sebelah kanan, kat bahagian properties ni. Okey, saya tunjuk yang dah ada je. Okey, dan contoh item, saya nak item mestilah okey, ini nanti boleh guna masa kita nak view masa kita nak view boleh guna. Contoh kat sini macam saya nak pen sahaja kan, saya nak item tu mestilah pen sahaja. Okey, dia akan tunjuk maklumat yang berkaitan pen sahaja. Okey, itu je dulu. Okey, untuk unit macam ni ada juga dekat diagram at the chart ni, dekat scorecard dan diagram lain lah macam pie chart dan sebagainya. Okey, kalau perasan dekat properties ni akan ada style. Style ni lah kita akan kita akan stylekan kita punya report ni ikut macam mana yang kita nak. Okey, contoh sekarang saya nak buat view. Untuk kita tengok apa yang dah jadi dekat report kita. Okey, macam ni saya dah tunjuk tadi. Okey, macam ni kan kita boleh tengok. Contoh kat sini pen set dijual ataupun total harga yang telah dijual adalah RM2,251.73. Dan kita boleh tengok kat sini binder adalah item yang paling banyak dijual. Kat sini kita boleh tengok timeline lah, barang-barang kita dijual dalam bentuk gambar lah yang lagi menarik. Selain tu, Data Studio juga membolehkan kita untuk kita kongsi ataupun untuk kita sama-sama buat kita punya report ni dengan group members ataupun team members kita. Tekan button share ni, kita boleh invite melalui email address. Okey, dekat sini boleh ada dua option tau, dua pilihan. Sama ada kita nak orang boleh edit sekali ataupun orang boleh tengok sahaja. So, kita teruskan.